warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk dah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aminah dah baca Aminah. Tak payah Tak baca lah Ustaz dah masuk. Belum baca langsung kah? Baru Belum baca 10 Aminah dulu. ayat awal Ustazah. Okey, 10 ayat yang terakhir. Bismillah, silakan. 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 Ustaz dah baca ya? Saya Kak Wan. Ustaz dah baca ya? 10 ayat. Saya baca. Ha. Okey, Kak Wan Dah baca tu, 5, saya baca 5 Kak Wan. Kak Wan baca dulu ya? Baik, silakan Kak Wan. 304. 101. Al-Aziz ya Ustaz dah? Al-Lazi ya? Kak Munira. Ya, Al-Lazi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Suara tak keluar lagi ni, tak apalah ya. Sebab dah cakap lagi semula kena baca isti'azah lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi Yattakhidhu. ayyattakhidhu Yattakhidhu. ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannam A'tadna. ya A'tadna. inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula Ayuh. qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, Tak cukup nafas tu. tak cukup nampak balik semula. A'udzubillahi Wahum minasyaitonirrajim. yahsabuna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahum. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahaqqat a'maluhum. Tarik nafas baru ke? Fahaqqat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبخون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Silakan Kak Nira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Assalamualaikum. sahlan yang berbahagia Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam Insya- kuliah asar hari ini Alhamdulillah. dengan kitab Fiqh Al-Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi lagi dihormati yang disayangi Allah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, pencinta ilmu, juga yang saya hormati serta saya kasihi sahabat takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Seniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan dan moga ada kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, syukran. Jazakillah khairan jazak Kak Amnira, juga Kak Hajar Husniati, juga Sof Kepimpinan Gema Nur Iman, seluruh keluarga besar, sahabat-sahabat, hadirin hadirat Gema Nur Iman ini di mana pun berada. Allah jugalah yang memilih kita bersama. Allah juga yang mengizinkan. Allah jugalah yang memberikan kemudahan. Allah jugalah yang memberikan gerakan bagi setiap usaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecil kita ini untuk mencari bekalan bagi bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterusan mendoakan seperti mana Kak Amnira tadi katakan, utamanya kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluruh ikhwanul muslimin, semua saudara mara kita, terutamanya di Palestin dan juga di mana-mana pun berada. Mereka semua adalah dalam jagaan Allah. Dan kita ini yang jauh daripada kehidupan mereka ini berusaha untuk terus mendoakan, berusaha untuk menyokong segala apa yang mereka usahakan. Inilah sekecil-kecil usaha kita untuk mendapat tempat bersama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak, insya-Allah. Kita punya perjalanan sangat jauh lagi. Mereka sudah dibentangkan dengan jalan-jalan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Maka kita carilah syurga Allah ini di taman-taman syurga Allah, di majlis ilmu, terutamanya yang dianjurkan oleh pertumbuhan inilah Gema Nur Iman, dan yang berusaha untuk bersama-sama menghadirkan diri ini. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'matihi tatimmus salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan kita menetapkan niat kita untuk mencari keridhaan Allah dan juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, dengan kefahaman yang tinggi bagi berpandukan kitab Fiqhul Manhaj Al-Mazhab Syafi'i pada petang ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi qurbih wa thawabi. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على أحدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah. Hujan tak di tempat kalian? Tak, Alhamdulillah betul. Sedang. Reduk Bila suruh cakap semua cakap tak dengar pula. Kami kat sini tak boleh dengar. Tapi kalau hujan, tak hujan, yang hujan lah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma yanfa'na hawalaina. Moga-moga semua yang turun itu akan memberi manfaat. Tempat saya hujan daripada pukul 3 lebih tadi. Allahumma sayyidina Muhammad. Moga-moga hujan yang turun ini akan memberi rahmat yang luas kepada tempat di mana kita tinggal. Subhanallah. Di mana tempat kita berada. Dan yang tidak hujan pula diberikan hujan yang menenangkan dan menyegarkan insya-Allah dan menghidupkan sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba bunyi guruh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Cuma guruh ni ada satu nilaian. Sebenarnya dua lah. Berbandukan daripada surah Al-Mulk ayat yang kelima tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila ada guruh bermaksud adalah syaitan di mana-mana sebenarnya. Jadi berhati-hati berada di luar kerana rujuman di syaitan. Guruh ini adalah antara tanda kekuasaan Allah daripada bintang-bintang yang di langit yang diberikan keizinan oleh Allah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rujuman li syaitan kerana mereka semua ini sentiasa melakukan kemungkaran di dunia dan mengajak kepada kemungkaran. Moga kita semua akan dipelihara oleh Allah dengan apa jua anasir-anasir yang kita lihat dengan mata, telinga dan mendengar dengan telinga, juga yang kita ucapkan dengan mulut kita. Segala-galanya adalah yang bermanfaat insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab solat. Dalil yang kita telah bincangkan sebelum ini adalah dalil daripada Al-Quran, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, surah Ar-Rum ayat 17 dan 18, muka surat 119. Dan seterusnya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 103, manakala dalil daripada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berkaitan dengan hadis Isra dan Mi'raj yang minggu yang kita sudah bincangkan, di mana furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Telah dibuka atap rumahku sedangkan aku ketika itu di Mekah. Lalu Sayyidina Jibril telah turun, kemudian dia memegang tanganku dan mengangkatku ke langit. Subhanallah. Maka itulah bukti menunjukkan bahawa permulaan hadiyatan minallah. Hadiah daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Kurniaan yang besar yang tidak ada pada umat yang terdahulu.
yang hanya diperintahkan juga untuk sujud dan rukuk dan sujud kepada Allah. Tetapi ibadah solat ini sangat-sangat eksklusif lah untuk baginda Nabi SAW. Rupa-rupanya keistimewaan itu adalah untuk umat baginda yang meneruskan perintah Allah ini. Bagi mereka yang dipilih. Ayat dia. Bagi mereka yang dipilih oleh Allah untuk rukuk dan sujud. Berdiri rukuk dan sujud. Memulakan dengan niat. Kemudian takbiratul ihram. Dan menutupnya dengan salam. Subhanallah. Maka hadis yang berkenaan Isra' Mi'raj itu sudah kita bincangkan. Hadis yang kedua berkaitan dengan dalil pensyariatan solat 5 waktu ini, solat wajib 5 waktu ini, solat fardu ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radu'an, bahawa Nabi SAW telah mengutuskan Sayyidina Mu'az bin Jabar. Balkebar. Jabal. L ke R. L. Jabar, L. bukan Jabar. Bukan Betul. Jabar Kak Amira. Walau aku sebut ujung tu, aku salah sebut tadi tu. Jabal. Mu'az bin Jabal. Bukan Mu'az bin Jabar. Tak ada Mu'az bin Jabar. Mu'az bin Jabal. Mu'az radhiyallahu anhu bin Jabal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba Kak Amira punya skrin tertutup. Dan tertutuplah siaran daripada kitab tu. Maka silalah buka kembali. Bismillah. Dan sesungguhnya apabila Nabi memerintahkan Sayyidina Mu'az bin Jabal ke Yaman. Yaman ini adalah di antara negara-negara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk disebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka baginda bersabda, ud'uhum ila syahadah. Mula-mula kena ajak masuk Islam. Sebenarnya perintah ini bukan saja kepada Sayyidina Mu'az tau. Perintah ini adalah kepada seluruh umat baginda yang mendengar hadis ini. Sebab itu kita ini kalau kita tak boleh berdakwah mengajak secara terang-terang, jom masuk Islam. Contoh kan gitu kan. Maka sekurang-kurangnya kita menyebarkanlah agama ini dengan apa jua cara yang kita boleh bagi tahu bahawa agama ini adalah agama yang menyelamatkan. Apakah keselamatan yang pertama? Suruh mereka buat apa? Ud'uhum ila syahadah an la ilaha illallah. Serulah mereka untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Fa inhum ata'u, kalau mereka taat, mereka patuh, lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa laylah. Jika mereka patuh, beritahulah kepada mereka tentang ilmu. Allah telah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Wajibnya 5 waktu je. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini adalah hadis sahih. Subhanallah. Manakala hadis yang seterusnya adalah daripada jawapan baginda SAW kepada seorang Arab Badui yang bertanya baginda mengenai kewajipan menunaikan sembahyang dengan sabda Nabi SAW. Nabi menjawab persoalan seorang Badui, 5 salawatin fil yawmi wa laylah. Qala al-a'rabi, hal alayya ghairuha? Qal la illa an tatawwa. 5 waktu solat sehari semalam. Maka Arab Badui tadi ni bertanya lagi, adakah diwajibkan ke atasku selain itu? Hal alayya ghairuha? Ada tak lain, solat lain? Kata Arab Badui, dia tanya. Manakala itu dijawab oleh baginda Nabi SAW. Qal, la, tak ada. La, maksudnya la, tak ada. Atas sikit Kak Amira, dah ke bawah dah. La,
illa an tatawwa. Illa an tatawwa. La tu kalau ibu-ibu ada kitab, bulatkan. Tak ada. Illa tu gariskan. Kenapa la bulatkan? La tu sebab tak ada. Supaya tahu, tak ada solat wajib lain selain daripada 5 waktu ni saja. Kemudian, bila tak ada yang wajib, tapi Nabi menambah. Nabi bukan tambah solat, tapi Nabi tambah bagi tahu, illa kecuali an tatawwa. Kecuali engkau melakukan solat sunat. Jadi kalimah tatawwa'u itu, tatawwa' itu adalah istilah bagi solat sunat. Nanti dekat hujung kitab ni, dalam jilid pertama ni, dia ada istilah lain bagi perkataan sunnah ni. Sunnah Nabi ni. Sunat ni ada perkataan lain selain daripada tatawwa'. Nanti kita akan belajar satu persatu istilah-istilah dalam fiqh ini. Subhanallah. Jadi kalau kita nak tambah solat, solatnya semua solat sunat. Tak buat tak apa, buat dapat pahala. Tapi dengan umur yang berbaki ini, alim ulama mengatakan rugi kalau tak buat. Tetapi kalau tertinggal, jangan terlalu bersedih dengan perkara sunat. Tetapi bersedihlah kerana perkara wajib itu tidak lebih baik daripada perkara sunat. Itu saja. Tapi kalau ada rasa sugul dan sedih kerana tertinggal solat sunat, terutamanya solat 2 rakaat sebelum subuh lah. Orang duk selalu fikir benda tu, ya Allah. Macam hari tu pun ada tanya juga kan. Dekat kelas ni juga. Tertinggal 2 rakaat boleh tak qada? Dia boleh kalau memang tak pernah tinggal lah. Subhanallah. Itu kalau saya bagi pandangan. Kalau mungkin sebahagian lain, para asatidzah kata boleh tak tahu, boleh qada, terpulang. Tak ada masalah. Tapi untuk saya, kalau tak pernah tinggal, maka sekurang-kurangnya 5-6 tahun ke 10 tahun tu, barulah kita qada lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat ni dia tak pernah meninggalkan solat fardu berjamaah, dan mereka pula tidak meninggalkan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu. Dan ada seorang sahabat yang dia lewat ketika itu datang pada solat subuh dan dia tak sempat untuk solat sunat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengizinkan untuk dia qada. Tak ada masalah. Boleh. Jadi kalau kita yakin nak qada, silakan. Kalau dah memang tiap-tiap hari kita beramal dengan perkara itu, silakan. Kemudian kedudukan solat ini di dalam syariat Nabi Muhammad SAW secara umumnya, next, sembahyang merupakan ibadah badaniyah. Solat ni adalah secara mutlaknya, secara khususnya adalah ibadah badaniyah. Badan yang bergerak, tangan yang mengangkat takbir, kaki yang berdiri, mulut yang mengungkapkan dan bercakap, maksudnya mengulang bacaan-bacaan di dalam solat itu. Begitu. Kemudian ada ditambah lagi nanti, kalau cerita badaniyah ni, kita punya ni, apa ni? Tengok saya. Ada orang nampak tak saya pegang tunjuk apa ni? Macam tu sekali. Ni, saya tunjuk apa? Mata. Eyelid. Mata. Kelopak mata. Mata je. Kelopak mata. Weh, kelopak mata. Aku tunjuk mata. Mata. Kenapa mata? Kerana dalam solat ini ada salah satu daripada anggota yang digunakan untuk melihat sesuatu perkara yang disunatkan di dalam solat. Dan menghadap ke arah mana. Itu guna mata. Habis tu orang buta, kalau dia buta tak jadi masalah. Sekarang kita yang tak ada kekangan dari segi penglihatan ni, dan juga tidak ada kekangan dari segi pertuturan. Semua itu akan kita bincangkan insya-Allah. Dan seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling afdal di dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini. Nabi menjawab, as-salah. Nabi bersabda, as-salah. Qala thumma mah. Ditanya lagi. Kemudian apa pula? Thumma as-salah. Qala thumma mah. Apa lagi? Dia bertanya lagi. Qala as-salah thalatha marrat. 3 kali Nabi mengulang keperluan, ketinggian, kepentingan solat ini. Mengulang solat itu sebanyak 3 kali. Kalaulah sampai 3 kali ni, kalau kita ini tidak mengambil iktibar daripada hadis riwayat Ibnu Hibban ini, hadis
bernombor 258 riwayat Ibn Hibban dalam hadis Sunan Sittah. Ini Sunan Sittah lah, masuk Ibn Hibban ni, termasuk 4 tu. Maksudnya dalam riwayat Imam Syafi'i, Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian ditambah lagi Imam Ibn Hibban. Subhanallah. Kemudian dia semua ini adalah menunjukkan telah sabit dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, termasuk dalam riwayat Ibn Hibban ini, bahawa 2 solat yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapus dosa yang telah dilakukan antara 2 waktu tersebut. Next. Saya dah baca sampai bawah. Tuah betul kakakku ni. Berangan ni. Minta maaf ibu-ibu. Yang ada kitab, dia ikutlah saya. Yang ini, saya pula yang kena cakap ni. Selalu tak perlu cakap pun. Kak Zrina mana Kak Zrina? Kak ada hal. Belum sampai rumah. Kak ada hal. Bukan korang keluar berdua ke tadi? Tak, Kak pergi hospital bawa sahabat check up. Masya Allah. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Okay. Jadi macam kakak sikit lah. Jadi macam kakak sikit Kak Aminirah. Sian orang yang sahabat-sahabat yang dekat ni dalam Google Meet ni. Mana Ustazah baca ni? Ustazah dah sampai bawah. Dia duduk kat situ juga. Tuah betul. Ini berdasarkan daripada hadis Abu Hurairah. Bismillah. Bahawa Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf Kak Aminirah. As-salawatul khamsi yamkhullahu biha khataya. 2 hadis ni tak ada percanggahan. Dia dilakukan antara 2 solat itu ada pengampunan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Ulama kata dosa kecil. So, by the time tadi kita solat zuhur, kita ada buat silap, kita ada dosa kecil. Contoh, saya ada terlanggar satu, apa tadi saya tak ingat, tapi saya terlanggar something lah. Dan benda tu kira tersandung, jatuh lah gitu kan. Dan saya naikkan balik kan. Kalau saya biarkan, saya dapat dosa sebenarnya. Sebab saya tak bertanggungjawab dengan apa yang saya langgar tadi tu. Macam itulah. Apatah lagi kalau lebih besar daripada tu. Langgar lampu merah. Hari ni belum langgar lampu merah lagi, saya lah. Tapi langgar lampu merah yang diizinkan, itu tak kira berdosa kecil lah. Tahu tak jangan langgar lari. Saya tak lari. Saya langgar naik kereta je. Saya Muhammad. Langgar lampu merah tu kan ada yang dibolehkan. Kalau tak ada kenderaan ke kanan, maka boleh ke kiri. Pasan? Ibu pasan? Yang tu tak dosa. InsyaAllah. Jangan risau. Ini memang yang tegak, dah nak kuning pergi merah. Ready, pecut, melaju. Dosa kecil. Senang je. Habis cerita. Kak Aminirah macam pernah buat sebab dia senyum je tu. Saya pun pernah buat. Jadi kalau dia berlaku antara zuhur dan asar, Allah selalu buat. Ya Allah. Jadi setiap kali solat antara zuhur ke asar je solat, dosa tu diampunkan Allah. Begitu sekali Allah, maha baiknya Allah. Nanti antara asar pergi maghrib, balik kerja pun duk langgar juga. Yang ni langgar bukan lari lah, langgar pecut. Dia nak langgar kuning pergi merah tu. Zoom. Allah ya Allah, selamat lepas. Ya, lepas dosa kecil. Minta maaf. Okay. Kemudian orang marah kat kita kan. Dia horn. Tadi aku baru horn orang juga tadi. Sebab dia nak ke tepi, dia nak terlanggar saya horn lah dia. Supaya dia tak kena kat saya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, langgar lampu merah dosa kecil je. Oi, dosa kecil je. Kalau hari-hari langgar lampu merah, kecil lama-lama jadi besar tau. Wa'alaikumsalam min dzalik. Lepas tu pula solatnya tu lambat pula. Contoh biasa kita agaknya diberi izin oleh Allah solat awal waktu lah. Solat awal waktu kalau masuk pukul 4 suku kan, sekarang ni dekat Johor 4 suku. Kita solat awal waktu adalah 4.30. Itu awal waktu, 4.30. 4.45 pun kira awal lagi insyaAllah. Lepas tu ada kelas pula Gembanur Iman pukul 5 lah. Saya fikir dan gol. Harap-harap saya tak lewat lah hari ni. Lewat sikit tadi. Kena hujan sikit jadi kena tukar baju tadi. Allah saya daripada luar. Saya minta maaf.
Jadi subhanallah, ketika mana kita tahu solat ini boleh menghapuskan dosa, kau jangan sengaja buat dosa. Jangan sengaja buat dosa. Suka kat Suaya ni. Asyik ketawa, senyum, sedih. Dia punya ikon paling banyak. Allah SWT. Ustazah, terasa hati dengan husband salah faham sikit malam macam mana Macam mana? Dialah dosa, suamilah dosa, kita tak dosa. Sebab dia yang buat kita terasa hati. Kena istighfar je Kak. Taubat yang kecil. Istighfar. Kalau suami tercakap kasar, kalau dia terasa juga, sama-sama dosa lah. Kau main lagi korang. Masing-masing nak cari jawapan supaya selamat dua-dua. Dan masa itu, kalaulah malam, panjang tak sampai pagi? Panjang. Kalau mati macam mana? Sayalah nak tidur tu terasa-rasa hati. Maafkan aja lah. Kan nak masuk syurga katanya. Nak jadi ahli syurga. Kau main lagi. Dah maafkan lah tu. Bila pagi ni baru maafkan. Malam tadi baru maafkan. Malam tadi sebelum nak tidur tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita rasa macam petang semalam dia cuma tak ambilkan saya air je. Air tu kat depan tu contoh kan. Kita rasa macam kita dah ambilkan dia air. Kita nak balasan daripada dia. Tak dapat balasan Allah. Sebelum tidur salam suami minta maaf. Minta maaf tu dimaafkan ke, memaafkan ke tidak? Setakat salam tak maafkan pun tak jadi. Salam, minta maaf bang nak tidur. Tapi hati ya Allah geram aja. Tak payah. Dia salam dengan praktikal sekali. Minta maaf. Betul-betul. Itu dosa kecil. Okay? Bagi kecil hati. Kalau kecil hati tu perihal dunia tapi kalau dia perihal akhirat. Apa perihal akhirat? Kita, contoh saya minta maaf kita cakap dengan suami kita, bang, orang lelaki ni sembahyang kena kat masjid. Contoh kan? Tapi suami pula kata begini, maghrib ni abang nak sembahyang dengan awak lah kat rumah. Boleh bang sembahyang maghrib kat rumah, sembahyang isyak jangan lupa pergi isyak. Pergi masjid atau surau. Cakap macam itu, ingat kat dia. Aku salah sikit je gelak tu kau Lepas tu bila dah dia cakap tiba isyak, abang macam tak larat lah nak sembahyang kat rumah juga. Okey, berjamaah. Okey. Cantik lah tu. Tapi hati kita rasa, yang itu suami kena minta maaf. Kita terasa hati sebab kita dah ingatkan dia pasal agama. Yang tu dosa. Dosa untuk suami. Kerana tak pergi masjid dan kemudian membuatkan isteri dah ingatkan dan dia tak rasa bersalah. Tapi walaupun tiba-tiba dia cakap macam gini lah. Saya tahu awak mesti marah saya sebab tak pergi surau. Cakap contoh lah gitu kan. Tapi saya betul-betul tak larat. Okey, kalau dia betul-betul tak larat dan dia tetap berjamaah dengan kita, moga-moga Allah mengampunkan dosa kedua-duanya. InsyaAllah. Jadi tak payah nak masam muka sangat nak tidur tu bila kita dah tahu suami kita mungkin ada perihal yang tidak mampu untuk keadaan yang dia pergi ke masjid atau surau. Tapi kalau dia duk tenang-tenang je pegang handphone antara maghrib dengan isyak tu, lepas tu siap, minta maaf kadang-kadang orang lelaki ni kan suka bersiul gitu kan. Dia bergembira lah, tak tahu hari ni dia mungkin dapat pujian daripada bos dia ke apa, wallahu alam kan. Dia happy kan, happy macam tu. Tiba-tiba dia tak pergi masjid dan kita tegur dia. Ataupun dia tak menutup aurat dengan baik, kita tegur dia dengan baik. Ini semua bab agama. Dan ini kalau kita terasa hati, maka suami tadi berdosa. Tapi kalau suami tadi itu meminta maaf dan dia kata dia berusaha untuk tidak membuat kesilapan yang sama, insya-Allah itu tidak dikira sebagai dosa besar lah. Dia menjadi satu dosa yang boleh diampunkan di antara dua waktu tadi tu. Kalau isyak sampai subuh, lama tu. Dosanya berkekalan sampailah kepada subuh. Wal na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah qiyam sama-sama. Bangun awal sikit. Selesai. Moga-moga Allah mengampunkan. So, 5 solat ni di antara 2 solat boleh menghapuskan dosa kecil. Di antara pusingan 2 waktu solat fardu itu. Apatah lagi kalau di antara 2 waktu solat fardu itu
pretend tak bersalah, maksudnya macam mana tu? Dia buat tak tahu je. Tak rasa bersalah langsung Ustazah. Kita je rasa terasa hati kan. Yelah, pada waktu itu doakanlah dia supaya dia ada kesedaran. 20 tahun Ustazah ada doa, macam mana? Doalah sampai 21 tahun. Lamanya. Yelah, Allah, bila mana Allah bagi kita angkat tangan, minta sesuatu yang tak dimakbul-makbulkan lagi, ketika itulah berterusanlah doa kita itu akan dikira sebagai pahala jariah. Pahala tak dimakbulkan lagi. Kan ada perkara yang kat dunia ni Allah tak makbulkan doa kita. Belum lagi. Belum dimakbulkan. Jadi don't worry lah. Selagi mana kita diberi izin meminta, selagi itulah dapat pahala. So cerita pengampunan ni antara dua solat. Dan dia mesti perkara-perkara yang dosa kecil sahaja yang diampunkan. Bukan dosa besar. Dosa besar kena taubat dan solat taubat. Istighfar dan solat taubat. Seterusnya, daripada riwayat Imam Muslim, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa radu'an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atammal wudu'a," sesiapa yang berwuduk dengan sempurna. Atammal wuduk ni maksudnya rukun dia cukup itu sempurna dah. Tetapi nak lebih sempurna dengan sunnah wuduk. Ini nanti kita akan selusuri. Kita akan tengok satu-satu kita buat tak masa kita berwuduk. InsyaAllah selepas solat ni. Allahumma salli. Wuduk dah siap, dah selesai kan? Sunat wuduk. Belum Sekejap tengok sikit. Aku pun lupa ni. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Sunat wuduk dah. Jangan lupa. Sempurna wuduk tu, yang paling sempurna adalah dengan sunat wuduk. Berapa banyak dia punya target lah kita ni boleh jadi sempurna dengan sunat wuduk kita tu. Kecuali yang orang lelaki punya sunat. Ada kan? Orang lelaki punya sunat kan lain. Ada 2-3 yang berlainan. Daripada sunat yang orang perempuan. Yang janggut tadi tu. Janggut. Apa semua tu kan. Kumis apa semua tu nak dibersihkan apa semua kan. Itu orang lelaki punya. Itu sunat dia. Kama amarahu Allah Ta'ala fassalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna. Diulang sekali lagi bahawa sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan antara waktu-waktu solat tersebut. Ya Allah, berapa banyaknya dosa kecil yang kita lakukan kan, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Tapi tu kalau tak sedar kita buat dosa kecil, macam mana kita nak tahu kita ni buat dosa lah. Ni yang tak sedar diri tadi tu. Minta maaf, kasar pula bahasa aku ni. Dia tak sedar. Minta maaf. Dia tak sedar dia buat salah. Tapi yang sedarnya mungkin pasangan. Mungkin orang lain yang nampak. Dah tahu dia buat silap, ingatkanlah Kak. Jangan biarkan dia terus bersalah. Terus dia tak rasa bersalah satu. Sebab dia boleh jadi dia tak tahu yang itu benda tu salah sebenarnya. Pada pandangan kita salah, pada pandangan dia tak salah. Kan? Jadi bagi tahu dia perkara permulaan yang paling besar ni. Yang bang, bi, apa-apalah kau panggil suami kau orang kan. Saya belajar ada riwayat hadis, ada 3 riwayat hadis. Setiap kali antara 2 solat akan diampunkan dosa kecil. Habis tu kenapa? Dia tanya kita. Tadi awak buat dosa kecil. Cakap dia gitu. Dosa kecil? Apa dosa kecil? Contoh. Ketika mana awak minum tadi, awak guna tangan kiri. Walaupun perkara itu adalah perkara yang tidak dilarang. Contoh. Lepas tu minum berdiri. Walaupun ada occasionally Nabi minum berdiri hanya untuk ketika tak ada kerusi. Bayangkan kat rumah berapa banyak kerusi Kak Amira? Kak Surina? Tak terkira kan kerusi kat rumah. Tapi nak duduk punya susah. Strategi saya kan, kat rumah saya ni, setiap tempat yang boleh saya minum dan makan ada kerusi. Berdekatan dengan dapur saya tu, dapur saya kecil je.
menguap tak tutup mulut. Kau main tambah. Meja 8 kerusi. Okey, banyak tu. Okey. Antara jarak dapur saya dengan saya punya ruang tengah-tengah tu, kalau saya nak rasa apa saya masak masin ke tak masin tu, saya lari kejap lah. Dekat ke. Berdiri tak boleh Ustazah. Dia bukan tak boleh. Dia kalau selalu buat macam itu, dia jadi dosa kecil. Kan korang masak antara subuh ke zuhur. Betul? Ataupun nanti sekejap lagi nak masak. Ha. Oh, kau main lagi. Oh, panjang kat Zulidah air. Inilah dikira dosa kecil. Yang kita rasa macam kita tak berdosa sangat tu. Minum air zam-zam, kalau dekat Mekah dengan Madinah, dia tak ada kursi. Dia memang Nabi buat berdiri. Tapi dekat rumah kita minum air zam-zam, ada kursi. Tak payahlah berdiri. Pakailah kursi. Oh lagi. Kau main kau orang punya oh hari ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Maha baiknya Allah. Dosa kecil kita ni. Itu belum lagi tengah masak. Tengah masak kan. Kita mencela makanan lagi. Kita masak, kita cakap tak sedap. Asal aku masak ni tak sedap. Mencela. Itu dikira mencela. Tak sedap diam-diam je. Kurang garam, tambah garam. Terlebih garam, tambah air. Beras nak jadi nasi, tiba-tiba tak boleh jadi nasi, jadikan dia bubur. Semua ada solution dalam kehidupan ni. Allah bagi jalan. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang kita terlepas cakap, minta maaf lah aku masak tak sedap. Sebenarnya saja je nak cakap kita masak sedap. Kita masak sendiri pun tak boleh. As simple as that. Kita doa je, ya Allah bismillah, mudah-mudahan apa yang aku masak ni sedap. Tak sedap, diam-diam je. Yang masak, yang makan. Tak payah duk canang-canang dengan tetamu. Tak maaf lah, aku tak pandai masak lah. Ya Allah, lama dah aku cuba tak sedap-sedap. Selalu cakap tak sedap dosa kecil. Kena cakap insya-Allah Allah bagi sedap. Ya, kasih terabiah. Tahniah. Kau main lagi sejak bila ni? Beramal. Ini supaya mengelakkan daripada dosa kecil. Masin masukkan ubi kentang, insya-Allah lebih kurang masuk. Oh ya ke? Nasi pun. Nasi. Oh bukan, lauk lah. Yeah. Okay, right. Okay, resepi Tapi kalau masin, saya bor je air. Bagi dia cair lah. Kalau dia berkuah ke tak berkuah. Lepas tu kita renih dia, nanti dia kering bagi. Macam tu lah. Boleh je ubi kentang tu. Ini bukan kelas memasak ya, ibu-ibu petang ni. Bukan. Ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan harian kita. Hari-hari kita masak, hari-hari kita buat silap. Hari-hari kita buat dosa kecil. Lepas tu perasan tak ada dosa. Allahu Akbar. Ustazah. Ya. Ustazah. Yeah. Kalau kita tak nak duduk, dah kata tengah masak jauh sikit kursi kita duduk, kita mencangkung, maknanya duduk. Mencangkung tu maksudnya dikira menghormati kita duduk lah. Duduk. Kira mencangkung tu, bertenggung tu lah. Itu okey lah. Tak payahlah bersila kat bawah semata-mata nak rasa masakan kita tu tak payah. Bercangkung tu okey lah. Ataupun pernah tengok cerita P. Ramlee yang dia pura-pura duduk tu. Itu pun boleh lah tu. Boleh. Macam tu lah macam P. Ramlee buat. Berlutut baru nak cakap. Macam P. Ramlee duduk tu. Kursi mana kursi? Tak nampak kursi? Tak sampai besok petang lah tu. Tak boleh cakap lah sendiri. Macam cerita P. Ramlee. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada ilmu tu di sebalik filem-filem Allah yarham Tan Sri P. Ramlee ni. Subhanallah. Jadi perhatikan. Dosa kecil ni memang kita tak boleh lari lah. Setiap jam kadang-kadang kita tengok TV kita tengok TV tu adalah bacaan Al-Quran je ataupun live daripada Haramain. Ada iklan tak? Ada. YouTube ada iklan. Lepas tu iklan dia pelik-pelik. Iklan minyak wangi lah, iklan baju lah, iklan apa-apa macam-macam. Lepas tu dia punya yang menjadi model dia tu, semua perempuan tak tutup aurat. Mata kita buat dosa. Lepas tu mulut kita pula. Kita cakap,
perasaan comel lah tu. Buat dosa. La ilaha illallah. Kita tak cakap kat mulut, kita cakap kat hati. Lepas tu kita ajak pula. Bang, you tengok tu yang jadi model tu. Macam tak layak je jadi model. Oh, dia siap komen. Panjang cerita pula. Lepas tu masuk WhatsApp group. Rakam pula. Kau tengok ni. Tak ada kerja katnya kita ni kan. Tapi inilah ujian kita, dosa-dosa kecil. Tapi sebenarnya itu dah kira tahap nak masuk dosa besar sebenarnya. Sebab kita cerita pasal orang yang kita tak kenal. Tapi mata tu melihat tu pun dosa kecil. Masya Allah. Maka setiap solat fardu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan menghapuskan dosa-dosa itu. InsyaAllah ketika mana kita mula mengangkat takbir untuk solat yang seterusnya. Apa kaitan pula ni? Tak ada kaitan dengan tajuk kita ni yang kakak-kakak ni. Jangan dengar sangat dan jangan baca sangat apa yang dia orang tulis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalaulah ditakdirkan Allah kita diberi izin untuk solat lagi lepas ni maghrib ni, moga-moga sepanjang, mudah-mudahan kalau saya bercakap ni silap, ada salah silap saya dan mudah-mudahan tidaklah bercanggah daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga maghrib nanti adalah pengampunan daripada Allah dengan dosa-dosa kita ini, kecil kita. Ibu-ibu, saya pun tak tahu ibu-ibu ni tengok saya ni dalam keadaan puas hati ke tak puas hati kan. Asyik semua salah je. Kita tak tahu kan, kita tak tahu. Yang dalam hati tu hanya Allah saja yang tahu. Kalaulah kalian tidak berpuas hati dengan saya kerana saya menegur tentang kebaikan dan kebenaran, minta maaf cakap, saya bukan nak kata saya betul, tak. Tapi kita yang silap. Sebab yang menegur itu adalah perkara yang patut ditegur dan patut diingatkan. Contoh, saya lupa nak cakap kat Surina, kau main lagi tu hari ni. Apa serban tu? Jangan relax sangat macam gitu. Orang lelaki je buat macam gitu. Aku cakap minggu lepas, betul lah dia ni. Letak je macam gini. Serban suami ke tu? Serban suami. Habis serban suami dia pakai. Bukan setakat berbakul tak? Dosa kecil kita ni bukan setakat bakul. Aku Allahu Akbar. Takut terak-terak lagi banyak. Ustaz. Jangan. Orang lelaki je buat macam tu. Orang perempuan kita sederhana je. Tak ada, tak perlu minta maaf dengan saya. Saya minta maaf ni sebab saya cakap secara depan ni, masya-Allah. Sebab tadi tak sempat nak ingatkan tadi. Jadi cerita tentang pengampunan dosa daripada Allah ini, yamhullahu bihal khataya. Kesilapan kita itu Allah akan ampunkan. Maha baiknya Allah dan maha penyayangnya Allah. Sehingga kan benda-benda yang kita tak perasan kita buat dosa pun Allah boleh maafkan, dan semata-mata lepas zuhur pergi asar tu kita diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur tak? Jadi saya ajak ibu-ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap kali habis solat fardu ataupun kalian solat sunat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba amalkan sujud syukur. Walaupun tak ada pun mengatakan bahawa nak dimestikan sujud syukur setiap kali lepas solat. Kan kita buatlah. Syukur sebab apa? Salah satu daripadanya adalah Allah izinkan kita solat fardu. Ni lah. Antara solat fardu kita tadi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada banyak buat dosa kecil. Dan kita masuk solat fardu yang baru, Allah ampunkan dosa kita. Masya Allah. Bersyukurlah. Syukur. Syukur kerana Allah izin untuk terus solat dan sujud dan rukuk kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sujudlah syukur kepada Allah. Dan Allah akan tambah. Nanti maghrib dah dapat, mudah-mudahan Allah dah bagi isyak. Dia bukan setakat terima kasih Kak Surina, dia syukur. Terima kasih ni untuk makhluk. Tapi syukur ni untuk Allah. Ibu-ibu tak boleh bersyukur dengan saya. Tak boleh. Terima kasih dengan saya boleh. Terima kasih dengan Kak Amira boleh. Terima kasih dengan Puan Hajah, Kak Hajah Rusniatian. Admin semua terima kasih. Kita tak boleh cakap syukur Kak Amira. Tak ada. Syukur itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syukrulillah. Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kamu meninggalkan solat itu dengan sengaja. Jadi sikap mengambil ringan terhadap solat seperti sembahyang di akhir waktu atau meninggalkannya boleh membawa seorang itu kepada kekufuran.
sekiranya dia berterusan melengahkan solat. Belum enggak tadi tu? Belum. Tadi kat perenggan yang kedua akhir tadi. Naik sikit lagi. Oleh itu solat merupakan makanan yang pertama kepada iman. Kenapa disebutkan sebagai makanan utama? Santapan utama dekat tu skrin. Dia menjadi perkara utama untuk keimanan kita. Solat inilah yang akan ditanya oleh Allah sebelum dipersoalkan yang lain. Selepas pertanyaan tentang ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Ya, terima kasih tidak pada Allah. Syukur kepada Allah. Ya, terima kasih ini hanya kepada manusia. Kerana dia diterjemahkan daripada biasa. Daripada bahasa biasa. Jadi Allah punya darjat ketinggian tidak layak untuk menerima terima kasih daripada kita. Tapi layak menerima kesyukuran daripada makhluknya, daripada hambanya. Syukrulillah. Saya rasa Kak Fazidah ni saya pernah ingatkan kot. Dia bukan terima kasih. Dia syukur kepada Allah. Kerana kesyukuran itulah disebutkan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kamu bersyukur, aku akan tambah. Kalau kamu engkar, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Wal na'udzubillah min zalik. Maka Allah bagi kita izin solat, dia bukan semua orang diberi izin untuk solat 5 waktu. Ada orang solat, ada sebahagian manusia ni, dia sibuk kerja perihal dunia ni, dia siap combine kan. Dia asar pukul 4, dia sembahyang zuhur 3.30. Ada tak? Boleh jadi kita pernah melakukan kesilapan ini dengan sengaja dulu. Kalau dulu pernah buat, jangan buat lagi sekarang. Kalau sengaja, berhenti. Yelah Ustazah, pakai make up. Tong perempuan, kerja kan pakai make up. Make up tu nanti beli lain lah. Allah bagi rezeki lain punya, insyaAllah. Dulu kawan-kawan saya cakap, Kak, ni pukul 10 Kak dah ambil sembahyang. Habis tu dah batal wuduk kan. Kita dah batal wuduk. Kita nak belajar mengekalkan wuduk. Ada seorang sahabat saya, bila dia melihat saya sentiasa buat macam itu, akhirnya pukul 10 bila dia nak sembahyang duha, dia sanggup tanggalkan make up. Dia. Kemudian dia cakap macam ni dengan saya. Betul lah Kak. Bila kita buat sesuatu tu kerana Allah, okey je. Lepas tu dapat make up baru. Boleh sebenarnya. Cuma kita tak yakin perkara tu. Dan akhirnya saya tengok dia berterusan buat perkara itu. Pukul 10 aja. Sebab kenapa agak-agak dia ambil wuduk pukul 10? Solat duha. Betul lah solat duha. Kenapa dia tak kekalkan wuduk daripada rumah? Dan make up. Nanti tak batal kalau awal-awal. Dia makan tak? Dulu. Sarapan. Saya tak ada suami Kak. Dia ada suami. Dia kena salam suami dia. Aku tak perlu salam suami aku. Aku tak ada. Maksudnya, bila kita tak ada, Betul. kan nak pergi kerja kan salam suami. Muah-muah dengan suami, peluk tangan pula. Peluk cium lah segala bagai tu. Mau tak pergi kerja je, tapi pergilah kerja. Pergi. Subhanallah. Jangan lebih-lebih Kak Mira. Yang macam-macam pula. Engkau kan kerja kat rumah je. Subhanallah. Tapi suami pergi kerja keluar kan. Jadi Allah semua buat perkara tu maka batal. Dia sanggup ketika itu sebelum saya meninggalkan mereka dekat pejabat tu saya berhentilah. Saya lihat perkara itu menjadi perkara yang baik. Saya kata sejak akak cakap Allah bagi rezeki ni dengan luas bila kita bersungguh-sungguh buat sesuatu kerana Allah. Saya memang salute lah kat adik saya seorang tu. Dia kira second boss jugalah pada saya tapi dia bawah umur saya. Dia ambil wuduk setiap kali dia nak ambil solat duha. Sebab pagi tadi dah salam dengan Allahu Akbar dengan suami dia. Masya Allah. Kena tu wajib. Kau jangan pula wuduk bang, wuduk. Lapik bang, lapik. Tak payahlah. Sian suami nak kena lapik-lapik. Macam-macam kat aku ni. Jangan Suami pula kalau dah berusia, jangan pula naik motor tak bagilah pegang pula. Ini makcik-makcik. Dulu aku selalu nampak. Sebab mak aku selalu kena marah dengan bapak aku sikit-sikit. Ada air semayang ni. Dia kata gitu kan. Orang lelaki pun ada juga. Dia punya barang dia. Lepas tu lah kan.
mak saya yang pegang belakang untuk mengelakkan supaya tersentuh pipi ke sentuh. Sebab naik motor. Apa dia Kak Mira? Kadang-kadang suami dia cakap tak apa, tak payah salam, ada wuduk. Tak apa ke Ustazah? Kalau dia dah redha tak payah salam, kau jangan lupa lambai. Jangan lupa flying kiss dengan dia. Wa ila liqa wa ma'assalamah. Jangan bye-bye sangat. Bagi doa, fi amanillah. Ini Ustaz Zano je. Ustaz Zano je suka ajak dia orang buat macam ni. Kak, dadah lah bye-bye. Bye-bye. Ustazah naik motor apa? Apa benda ni naik motor keluar ni? Mak aku je, aku cerita mak bapak aku dulu. Kalau peluk kan berlapik, baju tak boleh. Itu boleh. Cuma takut tersentuh, kan pegang bahu. Kadang-kadang tangan tu terlebih kena pipi ke apa, takut batal. Maksudnya adalah previous agaknya benda tu diingatkan. Bagi mini love Kak Amira. Kau main kat ada Jamal Muna, ada berbual kat sini. Tak payah macam-macam. Tak sentuh kulit masih sah, tak ada masalah. Okay? Tapi kawan-kawan saya semua, sahabat saya yang saya kenal, dia orang memang kalau salam tak ada lapik-lapik punya, betul-betul punya salam. Sebab itu suami kan. Dah lah bagi izin pergi kerja. Lepas tu tak nak minta restu pula bagi-bagi. Semata-mata kerana ada wuduk. Tapi kalau suami kata yang cakap, dia kata, salam bukan setakat pahala Kak Bazidah. Menambah lagi keimanan dan ketakwaan dan kasih sayang. Aku tambah 3 benda. Sebab salam ni, dia menghapuskan dosa. Gugur dosa. Lagi kalau lama, tapi nak pergi kerja tak payah lama-lama. Kang tak pergi kerja pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, siapa nak lepaskan tangan ni bang, nanti gugur. Maksudnya sederhanalah, salam, maka selesai. Nanti tu salam, cium tangan, sudahlah. Tak jadi turun kereta kan. Itu masalah dia pula. Jangan macam-macam Tapi dengan salam, gugur dosa, makin akrab, dan Allah SWT Muhammad, Allah beri pengampunan. Subhanallah. Jadi batal wuduk, kemudian diperbaharui wuduk, kalian akan mendapat lipatan pahala gandaan lagi kerana memperbaharui wuduk. Subhanallah. Kemudian kalau orang perempuan pergi kerja, mengorbankan pula wajahnya yang seperti cantik di dunia ini, tetapi semata-mata untuk rukuk dan sujud kepada Allah, sanggup untuk membersihkan. Dan itu adalah perkara yang menjadi satu insya-Allah bekalan, dan Allah pandanglah pengorbanan itu insya-Allah. Bismillah. Okey? Itu cerita tentang makanan utama kepada keimanan kita adalah solat, dan ibu-ibu kena ada wuduk bila nak bersolat. Okey. Jadi akhir sekali berkaitan dengan kedudukan solat ini, jangan kamu meninggalkan solat dengan sengaja. Riwayat daripada Sayyidatuna Ummi Aiman daripada Imam Ahmad bahawa Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya barang siapa meninggalkan sembahyang tatrukis solah muta'ammidan. Muta'ammidan ni bulatkan, sengaja. Muta'ammidan. Bahasa Arab dia muta'ammidan. Sengaja. Fa innahu man tarakas solah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulih. Siapa sengaja tinggalkan solat tanpa ada rasa kesal, rasa takut, rasa gerun dengan Allah, maka tanggungjawab penjagaan Allah dan Rasulullah terlepas daripadanya. Allah dan Rasulullah tak pandang dia, bahasa mudahnya. Allah dan Rasulullah. Dalam kitab tak ada Ustazah. La tatrukil solat, tak ada. Bukan tak ada, dia tak ada bahasa Arabnya je. Bahasa Arabnya tak adalah. Yelah tu saya baca ni. Dekat skrin tu ada. Allah SWT Muhammad. Tapi maksudnya sama. Jangan kamu meninggalkan sembahyang. Itu ada tu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Sayyidatuna Ummu Aiman. Sama je. Dekat skrin tu dia ada. Dia punya ayat dia. Ayat hadis dalam bahasa Arabnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okay. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Perintah Nabi apabila dia memeluk agama Islam,
maka dia wajib menunaikan solat dan tidak boleh meninggalkannya. Tetapi ditambah hadis ini lagi berat sebenarnya, Bu. Apa yang berat? Allah tak pandang. Bahasa mudahnya. Allah tak heran pun. Kalau kita semayang pun sebenarnya bukan kerana Allah memerlukan kita punya solat. Tak. Tetapi Allah pandang. Kan lain kan? Faqad bariat min huzimmatullah tu pandang. Allah pandang dan Allah kenal. Allah tengok, perhatikan. Siapa Nolia? Contoh itu kan. Semayang asar tak? Semayang. Alhamdulillah. Kak Amira semayang asar tak? Semayang. Kak Surina semayang tak? Semayang. Kak Amira tak semayang sebab dia makzurah. Tak apalah. Jangan tiba-tiba tak makzurah tapi tak semayang. Kemudian semayang lewat waktu. Dah hujung. Ya Allah, lewat dah aku ni. Pasal apa lewat? Beli barang tadi tak habis. Jangan ada. Jangan buat alasan beli barang kerana lewat. Maka kalian sedang menuju ni. Faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasuluh. Allah takkan beri perlindungan. Allah takkan pandang. Wal na'udzubillah min dzalik. Belajarlah untuk mendahulukan perintah Allah. Yang lain Allah akan berikan kemudahan insya-Allah. Sekali-sekala kalau terlanjur, kalau tertinggal, bukan sengaja, dengan asbab-asbab yang tidak boleh dielakkan, moga-moga kita segera qada dan minta ampun. Macam tu je. Tapi tetap dapat dosa sebab ditinggalkan ataupun tertinggal. Okey? Tetapi kalau sengaja, Allah tak pandang. Wal'iyazubillah min zalik. Wal na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah tak uji kita begitu Kak. Kak semua. Walaupun tak sampai 100 orang petang ni, yang 100 tak sampai 100 orang ni lah. Termasuk ada 100 orang lah, dekat 11 orang pula juga dalam FB live saya ni. Moga seluruhnya adalah yang sentiasa dipandang oleh Allah. Kita semua dipandang oleh Allah. Untuk apa? Untuk berdiri dan rukuk dan sujud dalam setiap fardu solat. Dan kita diberi izin oleh Allah menambah solat-solat sunat sebagai tambahan amal. Tambahan bekalan. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Ada soalan? Tak ada. Untuk bab hukum meninggalkan solat, bab ini sangat panjang. Jadi dia tak boleh diselesaikan dalam masa sekejap. Jadi saya minta izin lah untuk hari ini, saya tawakufkan dahulu. Sebab bab hukum meninggalkan solat ini, ada banyak perkara yang saya ingin kongsikan berkaitan perihal iktibar apabila kita ini sengaja ataupun tidak sengaja. Tadi disebutkan ke atas. Sehingga kan Allah tidak akan memandang dan tidak akan mengenali kita pun. Malahan Allah dan Rasulullah akan berlepas tangan. Jadi hukum orang yang meninggalkan solat ini sudah diberitahu seawal daripada hadis yang atas tadi itu. Maka Allah akan tidak memandang kita. Itu pun dah berat. Tetapi ada yang lebih berat. Saya cuma boleh bagi tahu sedikit. Dia ada kaedah. Minta maaf. Dia ada keadaan. Sama ada dia sengaja, tak sengaja. Dia tahu, dia tak tahu. Itu panjang nak dibincangkan. Moga-moga Allah izinkan kita bertemu pada minggu hadapan insya-Allah. Dan manalah tahu ada hari-hari yang tiba-tiba Gemenur Iman ni, semua sahabat-sahabat ni, ada waktu, kemudian minta saya buat kelas lagi, bolehlah cepat sikit untuk kita bincangkan orang yang meninggalkan solat. Tetapi yang paling nyata, hukum meninggalkan solat dengan sengaja dan dia tahu perkara ini adalah wajib, dia dikira sebagai keluar daripada agama ini secara mutlak, iaitu menjadi kafir. Wal na'udzubillah min dzalik. Berbeza daripada mereka yang tidak sengaja atau dia tahu tapi dia cuma malas, tapi dia tidak buat perkara itu dengan sebaiknya. Nampak macam ringkas tetapi dia perlu dijelaskan satu persatu. Wallahu a'lam bisawab. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan semula kepada Kak Amira. Wallahu a'lam. Silakan Kak. Alhamdulillah. Barakatillah. Jazakumullah khairan jazak Ustazah atas pencerahan hari ini, Masya Allah.
Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan menunaikan solat 5 waktu, Masya Allah. Jangan kita abaikan hadis ini, Masya Allah. Makanan utama kepada keimanan ialah solat. Mudah-mudahan tambah baik solat kita dari masa ke semasa, perbaiki solat kita, mudah-mudahan bertambah khusyuk, mudah-mudahan Allah terima amal ibadat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini, petang ini, Masya Allah. Salah sikit bahan kuliah. Kita ada satu lagi kuliah maghrib hari ini bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah pukul 8 malam ini, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga dapat bertemu lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Al-A'la. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا واعمالنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتأملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء اللهم اجمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا متبعونا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمكسرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان في الدين والدنيا والى الاخره اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من التقى والعفو والهدى والغنى في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلد عليهم قلبا من كلاب يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله وانصرنا عليهم يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان في الدين والدنيا وإلى الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih seluruh Iman dan yang bersama.